ni adalah animasi yang melibatkan jam. Macam mana nak buat animasi begini contohnya? Pergerakan begini. Bergerak ke sini contohnya. Dan seterusnya. Ini contoh animasi yang menggunakan yang kita kena faham tentang konsep rotation center ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan ceritakan tentang satu topik yang dinamakan sebagai rotation center. Tuan-tuan dan puan-puan, tentang rotation center ni, saya nak cerita tentang cara nak buat animasi yang melibatkan pusingan. Contohnya, jika kita seorang cikgu yang mengajar matematik contohnya, nak cerita tentang jam. So kita nak tunjukkan pusingan arah jam tu kan. Ataupun kita sekadar nak buat satu animasi yang menunjukkan pergerakan sesuatu yang mengikut pusingan. Sebagai contoh tuan-puan ya, yang popular untuk rotation center ni adalah animasi yang melibatkan jam. Macam mana nak buat animasi begini contohnya, pergerakan begini. Kan? Ataupun mungkin ada trainer ataupun penceramah dalam program dia, dalam dia punya training, dia nak ceritakan tentang tahap-tahap keterangan minda ni. Jadi dia bermula dengan kat sini contohnya. Dan diterangkan poin yang seterusnya, dia gerakkan slide, bergerak ke sini contohnya. Dan seterusnya. Ini contoh animasi yang menggunakan yang kita kena faham tentang konsep rotation center ni. Baik, tuan-tuan dan puan, tanpa lihat video ni, saya percaya ada yang tahu cara nak buat, tetapi majoriti tak tahu cara nak buat macam mana. Sebab saya sendiri pun dulu hadapi masalah yang sama tuan-puan. Sekarang saya akan tunjukkan apakah cabaran dia. Tuan-tuan puan, sekarang ni bayangkan kalau kita nak buat sesuatu animasi yang melibatkan pusingan begitu kan. Katalah kita lukiskan bentuk satu bentuk ni, gambar jarum jam ni kan. Katakan beginilah katakan. Right? Okey, kita set satu ni. Baik, sekarang ni tuan-tuan puan, saya kecilkan sikit. Macam mana cara kita nak bagi dia berpusing? Macam yang arah jam tadi tu kan. Okey. Sekejap saya betulkan dia punya design dahulu. Saya buat outline dia. Senang kita tengok. Okey. Yang biasa orang gunakan adalah kita pergi ke animation. Lepas tu ada satu function ni namanya spin. Berpusing kan. Tetapi sayangnya tuan-tuan, cuba tengok kalau saya tekan spin ni, tengok cara dia berpusing macam mana. Kan? Nampak macam jam tak agaknya? Saya tunjuk lagi sekali, tengok cara dia berpusing. Tak kena kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita nak buat macam ni, tak jadilah kita nak buat pusingan arah jam tu. Macam mana cara nak buat? Okey, ini sebabnya. Rotation center tuan-tuan, kalau kita klik kat gambar ni, cuba tengok nampak tak ada petak ni? Petak satu atas ni, tengah dengan bawah ni kan? Jadi bila kita buat spin, dia akan pusing dekat rotation center dia yang tengah ni. Ini adalah rotation center. Sebab tu kalau saya tekan preview, dia berpusing, ada pusing kat tengah nampak? Sini dia punya center pusingan dia tu. Kita nak kalau boleh, center dia dekat ujung ni. Kan? Supaya bila dia bergerak, yang gerak macam style jam tu kan? Sini center dia. Macam mana cara nak buat? Setakat ni, ada kemungkinan ada beberapa cara. Tetapi saya jumpa dua cara yang paling popular orang gunakan. Okey, kita mulakan teman-teman Saya akan tunjukkan cara yang popular, cara nak buat pusingan tu. Sebelum tu saya kena buang dahulu yang animation tadi. Okey, cara yang pertama tuan-tuan. Cara yang pertama. Apa kita buat? Ini kita cipta satu rotation center. Tadi kat tengah, sekarang kita buat dekat sini, ujung ni. Caranya begini. Kita duplicate dia, Ctrl D. Sama kan? Ctrl D ni. Kemudian kita pergi dekat rotate range ni, pergi dekat rotate flip vertical. Dia jadi terbalik kan. Dan terbalik ni tuan-puan, tarik dia pergi betul-betul bawah ni. Bawah. Nampak dia macam bercantum kan. Okey. Sekarang ni kita tukar, pergi kat shape format, tukar dia punya warna dia, fill dia, no fill. Tak ada colour langsung. Dan juga dia punya line pun tak ada juga kan. Sekarang masih dia tengah aktif ni, kita tengah klik ni, tekan button shift, kita klik yang jarum yang atas ni juga. Jadi dua-dua aktif. Dan sekarang kita tekan Ctrl G. Ctrl G supaya kita nak gabungkan dia, groupkan dia. Ataupun kalau siapa tak tahu, kalau rasa susah nak Ctrl G katakanlah kita boleh right click dia, pergi kat group, tekan ni group. Sama juga Ctrl G Nampak? Sekarang tuan-tuan perasan tak? Bila kita gabungkan begini, nampak ada bahagian atas, tengah dengan bawah ni kan. Kalau siapa perasan sekarang ni, ini adalah dia punya rotation center. Kalau tak percaya, kalau saya cuba pusingkan dia ni, nampak? Itu saja yang bergerak. Sebenarnya dia bergerak, dia punya ni ada bawah ni. Tapi bawah ni tak nampak gambar dia kan. Kita nampak yang atas ini saja. Jadi ini yang bergerak, nampak? Ikut juga kita nak pusing dekat mana. Jadi, lagi satu, kalau kita pergi dekat animation, dan kalau kita spinkan dia akan bergerak macam yang kita nak, nampak?
Itu part yang menarik tuan-puan. Itu cara yang pertama. Mari kita tengok cara yang kedua tuan-puan. Okay, cara yang kedua, kita buat lagi satu kat bawah ni, kosong daripada kosong. Okey, cara yang kedua tuan-puan, saya lihat cara ini pun agak popular juga. Banyak sifu-sifu lah saya tengok yang gunakan, yang ajar buat PowerPoint ni, dia gunakan cara yang begini. Okey, bayangkan begini tuan-puan. Sekejap. Okey, ini jarumnya. Okey, sekarang ni sama macam tadi, ini rotation center dia. Sekarang kita pergi kat bawah ni, apa kita buat adalah kita buat satu bulatan tuan-puan. Bulatan. Okey. Dan bulatan ni dia bermula daripada tengah ni, dekat rotation center ni. Caranya ialah tekan butang control tuan-puan. Control, dan kita drag dia jadi bulatan. Nampak? Dia akan bermula dekat situ. Dan kalau boleh bagi dia sama besar sampai hujung jarum tu. Kemudian lepaskan. Okey, lepaskan. Apa nak buat? Sama macam tadi tu, shape format. Buangkan dia punya no fill, buang dia punya warna dan buang dia punya line. Okey, sekarang masih tengah aktif, tekan button shift, klik dekat jarum ni. Jadi dua-dua aktif dan kita groupkan dia. Saya tekan Ctrl G. Siapa tak boleh nak Ctrl G tadi, right click, pergi kat group, ada group kan. Okey, sekarang ni apa berlaku sekarang adalah dia punya center of rotation pun dah jadi kat tengah ni dah. Kalau tak percaya, saya pusingkan. Nampak? Sama juga. Ke belakang pun boleh, ke depan pun boleh. Pulanglah kat mana Jadi tuan-puan, sangat orang kata berguna Okey, itu satu tips. Tips yang seterusnya tuan-puan, sikit lagi. Macam mana cara kita nak pusing berapa darjah pusingan tu kan? Okey, pergi kat animation tuan-puan Animation. Bila kita letak spin, automatik yang mula-mula dia akan buat 360 darjah. Satu pusingan penuh. Jadi kita boleh control dia. Pergi dekat, okey, katakanlah saya tak ada sini saya tutup ni. Kalau siapa tak jumpa ni. Okey, masih dekat animation lagi. Pergi dekat animation pane. Animation pane ni adalah dia tunjuk dia punya ciri-ciri animasi kita sedang buat ni kan. Okey. Kita klik dekat group 3 ni yang ni lah. Kita dah groupkan tadi kan. Jadi pergi kat effect option, selalunya dia akan tertutup begini biasanya tuan-puan. Asalnya. So kita pergi dekat effect option. Nampak ni 360 darjah ni kan. Kita nak buat berapa darjah? Mungkin kita nak buat 90 darjah. Daripada sini dia pergi ke kanan sini saja kan 90 darjah. Okey, quarter spin 90 darjah. Nampak Kalau saya try preview, rupanya sampai ke situ saja. Nampak? So itu fungsi dia. Dan kalau siapa nak pergi sampai ke 180, sama jugalah pergi ke bawah kan. Saya try lagi sekali. Jadi tuan-puan, macam yang animasi yang ni tadi sebenarnya, macam mana saya boleh buat dia pergi ke bahagian tenang ni ke stress ni ke, kita tengok berapa darjah kita gunakan. Sebagai contoh, kita tengok yang 23 ni 30 darjah. Daripada tidur ni dia bergerak ke tenang ni 30 darjah saja, clockwise. Right? Okey, itu satu. Dari satu tuan-puan, kita boleh bagi dia reverse kalau kita nak. Contohnya, dekat sini dekat bahagian effect option ni, lepas kita buat contohnya 180 darjah, kita boleh buat dia auto reverse. Bermaksud, dia pergi, dia patah balik semula automatik tanpa kita tekan apa-apa butang. Sebagai contoh, kita tengok apa berlaku sekarang. Saya dah letak auto reverse, saya klik preview. Dia akan patah balik semula, nampak? Menarik juga tu. Terpulanglah pada apa yang kita nak gunakan tu kan. Okey, sekarang kita tengok apakah yang ada lagi kat sini, tuan-tuan. Smooth start ni, kalau kita klik, permulaan dia akan smooth. Maksudnya dia tak macam terkejut, dia macam tak bergerak je terus. Dia bergerak pelan-pelan ni Dan smooth end pun sama juga. Okey, kalau smooth, mari kita tengok contoh. Sekarang saya ubah ni sikit je lah, 90 darjah Mari kita tengok dia auto reverse tanpa smooth end. Tanpa akhir dia smooth. Apa jadi? Ini saya klik. Nampak dia macam bounce sikit pak. Dia macam melantun balik naik ke atas kan. Sekali lagi Oh, sekejap. Lajak lah dia pergi Okey, sekali lagi. Saya klik. Dia macam melantun naik balik ke atas. Tetapi kalau saya tekan smooth end, ibaratnya macam dia akan berhenti sekejap, lepas tu dia naik semula. Tengok beza dia. Relax, dia naik balik, nampak? Smooth dia tak ada macam lompat-lompat tu kan. Ini terpulang pada kita punya apa yang kita nak buat lah. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya tak perlu terangkan semua sekaligus. Sebab apa? Tuan-tuan, ini adalah contoh pertama dahulu. Sarankan saya cuba buat animasi menggunakan konsep rotation center ni dahulu. Nak lagi bagus, kalau siapa dah buat benda ni, yang jadi jam ni sebenarnya, kita cuma letakkan bulatan je kat ni untuk tutup dia kan. Sama juga macam ni Kalau saya buat satu bulatan, tuan-tuan, satu bulatan begini, kita boleh cover dia kan. Tutup dia ni. Jadi bila dia bergerak, tak nampak lah.
dia punya tu kan. Okey, contoh sekali gerakkan. Naik balik, nampak kawan? Itu dia punya asas dia, rotation center. Okey tuan-puan, itu adalah dua cara untuk tukar rotation center dan saya percaya ini adalah asas untuk kita buat animasi yang lebih complicated akan datang nanti. Jadi cuba dulu tuan-puan, jangan risau tentang cara nak buat jam tu. Cuba praktis ataupun berlatih dengan cara nak pusingkan kita punya animasi dahulu. InsyaAllah dia akan memberi manfaat. Jangan lupa tuan-puan, jumpa kami dekat Akademi Power Slide, channel YouTube kami, dan subscribe tuan-puan dan boleh tonton juga video-video kami yang lain. Okay, jumpa lagi tuan-puan. Terima kasih.